Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, ketemu lagi dalam channel di kebun anda. Okey, seperti biasa, seperti yang saya janjikan, saya akan cuba memaparkan segala input tip yang berguna kepada semua penonton, terutamanya bagi yang subscribe saya lah. Okey, seperti komen-komen dalam video saya yang sebelum ni, saya ada paparkan video yang bertajuk pokok bantut, okey, macam mana nak pulihkan dia, cara yang paling efisien, cara yang paling berkesan lah. Cara yang saya paparkan di situ, okey, adalah dengan membuat teknik kaki ganda. Okey, apa yang saya papar kat situ macam-macam kita buat, rawat tanah, rawat akar, kulat dan sebagainya, tak berkesan. Disebabkan oleh masalah, biasanya disebabkan oleh kerosakan akar. Seperti okey, akar kena jangkitan kanker. Okey, ataupun akar bersimpul lah. Biasanya masalah akar bersimpul ni bermula daripada proses kita menanam lagi, ataupun bermula dalam polybag lagi. Okey, jadi susah kita nak kesan. Kadang-kadang kita dah potong, ada lagi dalam, kita tak nampak yang bersimpul. Pada peringkat awal pokok tu elok berpucuk, tapi pada umur-umur tertentu, apabila akar tu dah membesar, dia menjadi bentuk gumpalan ataupun bergulung, ataupun dia membentuk gumpalan lah, yang menyukarkan nutrisi ataupun menyukarkan pokok tersebut untuk besar. Okey, pada video tersebut banyak sangat komen. Okey, cakap macam mana nak buat, tolong belanja video macam mana nak buat teknik kaki ganda dan sebagainya. Sebenarnya dalam kebun saya ni, hampir keseluruhan pokok yang saya sudah di kaki gandakan. Saya nak cari yang lain-lain, yang saya baru tanam tu pun ada yang saya dah kaki gandakan lah. Tapi ada yang tercabut, seperti yang saya beritahu tu, sebab saya buat terlampau kecil dia punya kaki ganda tersebut, jadi tercabut. Jadi saya cuba, saya pusing-pusing. Okey, saya ada nampak lah satu pokok ni dah besar. Saya tanam. Saya tanam penanti, tapi saya tak buat kaki ganda, saya tak perasan. Saya tengok-tengok lah, ada punya pokok penanti yang saya dah kerat. Dia dah nak menaik kan, saya kerat. Naik menerat, tapi saya tak sambung. Okey, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan. Okey, jom. Okey, ikuti saya. Okey, ni tuan-tuan ada satu penanti yang saya tak kaki gandakan. Saya tak kaki gandakan hari tu mungkin disebabkan oleh dia berdahan. Tapi pokok ni dah ada kaki ganda dah. Ni dah ada kaki ganda dah sebenarnya. Sebab tu saya tak kaki gandakan dia. Kalau saya nak buat yang ni boleh, tapi saya tak nak buat yang ni. Sebab apa? Pembesaran dia cantik. Okey, saya dah buat pruning. Pruning yang agak ekstrim lah. Umur dia dah mencecah, yang ni 1 tahun 6 bulan lebih kurang. Okey, macam saya beritahu sebelum ni, pokok saya ni ada banyak peringkat. Saya tanam mula-mula 10 batang kat depan, lepas tu saya beli 10 batang lagi. Okey, ni saya dah buat pruning juga. Okey, pruning yang agak ekstrim. Yang ni memang ekstrim lah. Tengok dahan saya buang. Dahan dia tu semua lendut atas tanah. Susah betul saya nak jaga. Saya buang habis lah. Okey, yang ni saya tak buat pruning lagi. Okey, tuan-tuan, ni lah apabila saya nak buat pruning tadi, saya nampak lah ada satu pokok menanti kat sini. Okey, saya buang ni tuan-tuan. Kenapa saya buang ni? Dahan ni memang tak boleh menyokong buah pun. Tengok ni, dahan ni memang tak menyokong buah pun. Dia duri hitam satu ni, dia dahan yang lembut. Okey, dia dahan yang lembut. Lepas tu dahan tersebut memang tak dahan yang terkulai. Kalau kita tengok banyak pokok, nanti saya akan tunjuk lah, dahan yang menurun ke bawah. Dahan tersebut, kalau dahan begini dia keras tuan-tuan, tapi dahan yang menurun ke bawah dia lembut. Okey, dia memang lembut. Yang tu saya dah buang. Tengok yang ni lah. Okey, sambil-sambil saya nak belanja tuan-tuan video kaki ganda tu,
Saya tunjukkanlah dahan yang melendut. Ni tuan-tuan. Dahan ni mana boleh menyokong buah ni. Ni potong je lah. Saya simpan tu bukan kerana apa tuan-tuan. Kita kalau pronin terlampau banyak akan jadi akan membantu pembesaran pokok. Jadi kita ambil secara berperingkat lah. Ni contoh dahan-dahan yang tak menyokong buah lah. Buang. Biar dulu. Mana kita boleh buang, kita buang. Macam ni tuan-tuan. Ni dahan ni kan berlapis ni, dekat sangat. Kalau nak ikutkan dia memang perlu dibuang lah. Dia sebenarnya selang satu, selang ni buang. Tapi pokok ni kita tak boleh lah buat terlampau ni sangat kan. Kita ambil secara berperingkat lah. Kita ambil dahan-dahan yang besar, yang okey. Okey, pruning ni kita kena buat selalu lah, sebab apa kita tak boleh buang secara banyak mendadak terus. Contoh. Okey tuan-tuan, seperti saya cakap tadi, saya nak buat pokok kaki ganda ni, pokok duri hitam. Ni pun duri hitam. Tu pun duri hitam. Okey ni tuan-tuan. Okey, ni pokok duri hitam. Saya akan tunjuk macam mana tuan-tuan. Nanti saya akan kupas kat sini. Okey, nanti saya buat dululah. Sebab saya datang naik motor. Saya sebenarnya tak plan nak buat video ni sebenarnya. Saya tak bawa tripod. Okey, jadi saya akan tunjukkan nanti macam mana apa yang saya buat. Macam mana saya buat, saya akan tunjukkan. Okey tuan-tuan. Okey tuan-tuan, seperti tuan-tuan tengok ni pokok. Ini pokok menanti yang saya nak buat. Okey, ini pokok kaki ganda yang saya semai dululah. Saya semai, lepas tu saya tak buat pun. Sebab pokok yang saya buat, kebanyakan pokok yang kurang subur kan. Jadi saya tak perasan yang ni saya tak buat. Jadi saya tengok yang ni masih ada lah. Jadi tuan-tuan minta kan macam mana nak buat. Okey, banyak teknik tuan-tuan yang kita nak buat kaki ganda ni. Banyak teknik. Satu, kita potong habis macam ni. Potong, nampak ni. Satu yang kita tinggalkan dia punya pucuk dia, kita lukakan bahagian dia ni. Okey, kita kupas. Okey, kupas ni ada pelbagai juga teknik. Ada satu teknik kita buat kupas kulit sahaja. Yang ni saya kupaskan. Okey, saya kupaskan, tengok tuan-tuan, boleh nampak ke? Saya kupas bagi nampak kambium dalam. Saya kupas sekali dengan teras. Okey, supaya dia mudah bercantum dengan bahagian dalam ni. Okey, dan juga saya pancas. Okey, saya pancaskan serong di bahagian sini supaya sebab apa? Yang ni saya potong terus. Okey, yang ni saya potong terus. Jadi apabila saya potong terus, saya boleh selitkan dia punya yang ni ke dalam kulit sini. Okey. Lepas tu saya contohkan, saya buat kat sini, saya ukur siap-siap lah. Okey, saya ukur siap-siap. Okey, ni kedudukan dia. Okey, ni kedudukan dia. Saya kupas kulit yang ni. Okey, jadi dia tebal tu kan, tebal sebab apa? Pokok dah besar. Okey, ni saya kupas kulit dia ni. Ukurlah sejauh mana. Okey, ukur sejauh mana ke potong. Okey, potong. Kalau pokok ni tak hidup pun tuan-tuan jangan risau. Sebab apa? Pokok ni mengalami pemulihan sendiri. Contoh tuan-tuan, saya potong kat sini. Okey, nampak tak ni?
Okey. Nampak? Okey, saya ukur dan juga saya akan ikat nanti. Jadi kenapa saya pancas kat sini? Okey, tengok tuan-tuan, saya pancas kat situ. Okey. Saya akan potong dahan ni. Saya potong kulit ni. Okey. Okey, saya kupas macam tu. Okey, tengok tuan-tuan. Okey, apabila saya kupas macam ni, okey, saya selitkan yang saya pancung ni. Nampak tuan-tuan? Nampak saya pancung. Okey, kedudukan dia. Saya pancung atas ni, saya selit. Okey. Tuan-tuan, nanti saya tunjuk. Susah ni buat saat sorang-sorang ni. Okey, boleh dengan tangan. Okey, nampak tuan-tuan? Okey, yang saya pancung tadi, sebab apa saya buat macam ni? Sebab apa? Pokok ni dah besar. Akar ni dah besar. Jadi saya selitkan terus dia kat situ. Okey. Jadi yang saya kupas tadi dan juga saya hiris pokok ni tadi yang sini. Okey. Saya temukan dia di dalam. Okey, kulit kita dah buang ni kan. Okey. Lepas tu saya tutupkan dengan yang ni. Okey, untuk kaki ganda tuan-tuan, tak perlu guna tip. Tip yang aiskrim biasa kita tengok tu kan. Tak perlu. Kita hanya gunakan tali yang kuat saja untuk mengikat dia punya cantuman ni. Jangan bagi dia bergerak. Okey tuan-tuan. Sekejap lagi. Okey, saya tunjuk. Okey tuan-tuan. Nampak? Simple je. Dah siap dah pun. Okey. Yang selepas saya selit tadi. Okey. Saya ikatkan. Ikatkan, jangan bagi bergerak. Kalau macam ni memang dia senang bercantum. Sebab apa? Pokok ni dia tiup angin pun, tergoyang macam mana pun, dia tak bergerak. Pokok yang kecil apabila dia bergerak begini, angin kuat kan. Jadi terutama apabila kita dah buka ni. Kita tak buka kan pokok jadi genting. Pokok membesar kan. Kita buka dengan cepat, dia tak berapa kuat lagi. Jadi dia akan terbuka sendiri. Jadi yang macam ni, dia goyang macam mana pun, insya-Allah tak tercabut. Yang banyak kes tercabut sayanya, saya pergi kat depan ni, saya tarik rumput. Kadang-kadang ada ulan, tarik, pam, terbuka. Okey. Jadi tip dia kita sekarang ni, apabila saya dah temukan tadi permukaan yang saya luka kan, saya hiris tadi, saya temukan kulit dia ni ke dalam bahagian kulit yang saya potong ni. Pastikan tuan-tuan, permukaan dia ni rapat. Permukaan dia ni rapat, barulah dia boleh bercantum. Kalau permukaan dia tak rapat, automatik dia akan gagal. Jadi tip dia, permukaan dia rapat. Kalau macam kat sini nampak, bawah pun rapat. Okey. Nampak tu? Bawah pun rapat. Bahagian sini pun rapat, nampak? Tak ada pergerakan walaupun saya tolak. Jadi dia memang dah rapat. Lepas tu saya selitkan pula yang saya potong tadi bawah kulit. Jadi peluang untuk berjaya yang teknik ni adalah tinggi. Tapi jangan risau tuan-tuan. Teknik kaki ganda ni sebenarnya dia sangat mudah hidup. Sangat mudah bercantum. Kalau yang kita kahwin tersebut, kita nak bekalkan nutrisi pada tunas tu. Jadi kebanyakannya gagal. Yang ni dia ada nutrisi dia sendiri. Okey, yang ni ada nutrisi dia sendiri daripada akar dia. Okey, jadi sekarang ni tinggal dia nak bercantum saja. Bercantum saja dua ni. Biasanya ambil masa sebulan. Sebulan lah paling sedap. Sebab apa? Dia ni kuat ni. Apabila kita buka ni, dia masih lagi tak menunduk dengan betul. Pokok yang dah sebulan lebih, dia akan mengikut arah yang kita paut. Tapi kalau masa sebelum sebulan tu memang dia dah melekat, tapi kita buka dia akan tercabut. Sebab apa? Pokok ni dia ketat ni, kita paut dia kan, dia kedudukan dia tegak kat sini, kita paut dia. Jadi dia akan mudah terbuka lah. Okey, jadi kalau sebulan pun, 2 bulan pun tak jadi masalah. Yang kita nak buka, yang kita kahwin tu, contoh 21 hari ataupun kita kahwin kan, teknik kahwin yang kita guna tip tu, mata tunas tu, kita kena buka. Sebab apa? Dia mengalami wap air, dia wap menyebabkan tunas tersebut mati. Yang ni tak ada masalah. Sebab apa? Kita hanya ikat dia.
Dia permukaan dia ni terdedah kepada hujan yang kuat pun tak jadi masalah. Sebab apa? Kita dah rapatkan dia. Okey, tak jadi masalah teknik ni kena air hujan ke apa, tak ada masalah. Okey, tuan-tuan, nanti kita tengok. Okey, kita tengok ada tak lagi yang kita boleh buat. Saya tunjuk teknik yang kedua lah pula. Okey, saya tunjuk teknik kedua. Seperti yang saya tunjuk hari tu, teknik yang kedua. Ni duri hitam semua ni kawasan sini. Ni saya tunjuk yang pokok bantut tu hari. Pokok bantut dia ni kaki ganda kan. Ni kaki ganda ni dia hidup ataupun dia membesar atas kaki ganda dia. Sebab apa? Pokok yang ni, pokok asal dia tu, sebab tu dia bantut. Sebab akar dia kat bawah tu tak tahulah jadi apa, bersimpul ke apa kan. Apabila saya buat kaki ganda ni, barulah dia mula berpucuk. Pokok ni umur setahun lebih dah. Yang sama yang pokok tu. Tengok. Ni saya buat kaki ganda berapa bulan lepas, barulah dia berpucuk. Kalau tidak pakai lutut je tuan-tuan. Nanti kita tengok. Ada tidak? Tuan-tuan, dia kita buat kaki ganda ni, kita boleh pakai apa-apa pun. Jadi dia melekat. Contoh yang ni, ni teknik yang kedua tuan-tuan. Ni teknik yang kedua saya buat. Teknik ni saya tak potong. Tadi saya potong kan. Saya selitkan bawah yang ni. Yang ni saya tak potong pun. Saya hanya lukakan dia macam teknik tadi juga. Okey, nampak tu dah nak bercantum dah. Nampak ke? Sekejap tuan-tuan, sabar kita fokus. Nampak tu? Nampak tu, dia dah nak bercantum dah. Kulit dengan kulit tu dia dah nak bercantum dah. Yang ni saya tak potong atas, saya hanya lekatkan macam tu je. Saya guna cable tie. Teknik dia hanya dia melekat dengan kuat je. Permukaan yang kita kupas tu tadi. Yang ni kita kupas, yang ni kita kupas, kita cantumkan dia. InsyaAllah dia akan berjaya. Mudah je. Tak susah pun. Jadi yang ni saya tak potong pun. Jadi apabila tak potong, kelebihan yang ni pula, apabila kita tak potong tuan-tuan, andai kata dia terbuka macam ni. Kan ni asal saya buat kat bawah ni, tengok ni. Macam saya cakap tadi ni penuh rumput ni dulu. Rumput ni rumput degil ni. Rumput saya racun selalu ni. Ni rumput apa? Rumput sambar ni. Okey. Kita cabut macam kat pangkal ni, dia dah penuh kan. Dia penuh, dia masalah dia kalau penuh, sprinkler ni air dia tak merebak. Jadi saya rasalah cabut. Bila dekat pangkal ni saya cabut, dia pun terbuka. Jadi oleh kerana saya tak potong hari tu, dia hidup lagi kat atas ni. Hidup kat atas ni, saya sambung kat sini. Tak jadi masalah. Okey. Hari tu pokok ni dah hidup cantik dah. Sebab tu dia dah bermula berpucuk semula. Tadi dia kecil je. Tapi apabila tercabut, dia keram balik. Dia krem balik lah. Dia stuck daripada membesar. Okey tuan-tuan. Nanti kita tengok lagi pokok-pokok lain. Ini duri hitam. Ini pun belum saya buat kaki ganda juga. Saya semai je, tak buat kaki ganda. Okey. Walaupun pokok ni subur itu, keliling rendang, tapi oleh kerana dia berat macam ni, patah. Daun dia ni berat ni, subur kan. Kena tiup angin. Ni patah. Yang ni patah, bukan patah lah, dia sekah. Yang ni saya belum buat kaki ganda. Okey. Ini dahan ni, dahan yang orang kata tak berpotensi lah. Buang je lah. Okey. Tunas air ni kita buang. Oh.